والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dan Ana minta maaf kerana lewat ni ke-10 dah. Tapi insyaAllah kita nak sambung 2 lagi martabat qadar. Jadi Ana buat ni bukan untuk recording, maksudnya untuk simpanan Ana sendiri. Maksudnya sekarang ni kita bincangkan tentang beriman dengan qada dan qadar. Yang mana sebelum ni kita dah bincang 4 maratib, 4 martabat beriman dengan qadar. Itulah yang pertama, beriman dengan ilmu Allah as-sabiq, kemudian al-kitabah, penulisan, yang kita dah bincangkan tentang penulisan takdir yang lebih kurang ada 5 semalam kita dah bincangkan dalil-dalilnya. Dan hari ni insyaAllah kita nak bincangkan dalil-dalil martabat yang ketiga, iaitulah al-iradah wal masyiah. Tapi kita al-iradah wal masyiah, kemudian yang terakhir al-khalq. Memandangkan dah lewat pukul 10 dah ni, jadi kita akan maksudnya insyaAllah Ana akan habiskan dua lagi martabat ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan. Baik, yang dimaksudkan dengan martabat yang ketiga yang wajib kita imani, iaitulah martabat qadar ini, iaitulah martabatul iradah wal masyiah. Maksudnya kullu ma yajri fi hadzal kaun fahuwa bi masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang berlaku di dalam alam ini, dalam alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala al-kauni, maka ianya dengan kehendak Allah, bi masyiatillah. Sebab itu ulama kata fama syaa Allahu kana, apa yang Allah kehendaki maka dia berlakulah. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tidak Allah Ta'ala kehendaki maka dia tidak akan berlaku. Maka apa yang berlaku di alam ini, fala yakhruj an iradatihi al-kauniyati syai'un, tidak terkeluar sedikit pun daripada iradah Allah, iaitulah iradatul kauniyah, yakni penciptaan Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap apa yang ada di alam ini. Baik, dalil martabat yang ketiga. So kita dah bincang semalam martabat beriman dengan qadar ni, ilmu, kita beriman dengan ilmu Allah, kemudian kitabah, Allah Ta'ala menulis segala sesuatu. Kemudian sekarang ni kita nak bincangkan martabat yang ketiga, iaitulah al-iradah wal masyiah, kehendak dan kehendak Allah. Baik, antara dalil-dalilnya iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48. Iaitulah ayat berkenaan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahlul kitab, dan Allah Taala melarang Nabi SAW mengikuti hawa nafsu mereka, yakni mengikuti kesesatan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan Allah memerintahkan supaya Nabi SAW melazimi hukum yang telah Allah Ta'ala turunkan, yakni Al-Quran. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya menjelaskan kepada setiap umat, sama ada Yahudi, Nasrani dan juga umat Muhammad SAW, syariatnya, minhaj, yakni manhajnya yang ada di dalam Al-Quran itu, apa yang terkandung juga di dalam Taurat dan Injil. Dan Al-Quran memansuhkan apa yang ada di dalam Taurat dan juga Injil. Sebab itu Allah Ta'ala sebut akhir ayat tu dalam surah Al-Maidah 48. Sebab ayat tu cerita tentang apa? Tentang perintah Allah supaya Nabi SAW menghukum dengan hukum Al-Quran, dan jangan mengikuti hawa nafsu Yahudi Nasrani. Baik,
Jadi Allah kata walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kalaulah Allah berkehendak, kalaulah Allah kehendaki, nescaya dia akan menjadikan kalian ummatan wahidah, yakni umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menguji kalian terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian. Maksudnya la ja'alakum ala syari'atin wahidah. Kalaulah Allah berkehendak, sudah tentulah Allah Taala jadikan semua manusia ni berada di atas syariat yang satu, kitab yang satu, rasul yang satu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak sedemikian. Bahkan apa yang Allah kehendaki, ibtila wal ikhtibar. Allah Taala berkehendakkan untuk menguji kita. So kat sini timbul persoalan lah. Kenapa kita sekarang ni berpecah? Ini point dia. Kenapa umat Islam hari ni berpecah belah? Macam sekarang kan, orang bergaduh dengan geng tabligh, bergaduh dengan Salafi, bergaduh dengan Syairah, bergaduh dengan tabligh, bergaduh je hari-hari kan. Jadi ini kita panggil apa? Orang punya persoalan. Kenapa kita ni berpecah? Kenapa dalam isu yang sesimpel isu kenaan dengan COVID-19 ni pun taklah simple sangat kan, susah juga, kompleks. Tapi kita boleh berpecah. Kita kena faham. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk kita bersatu. Allah Taala nak uji. Saya tahu Allah kata walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, nescaya dia akan jadikan kita ni umat yang satu, tak berpecah. Satu kitab, satu nabi, syariat yang sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berpecah. Allah kata walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Tapi tak berlaku. Allah kata walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nak uji terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian. Itulah Allah Subhanahu wa taala lam yasha illa dhalik. Allah Taala tidak berkehendak untuk kita bersatu. Maksudnya akan berlaku perpecahan. Tetapi apa yang Allah kehendaki, ibtila wal ikhtibar. Sebab tu Allah kata walakin liyabluwakum fima atakum. Allah akan uji. Allah nak uji kita dengan apa yang diberikan kepada kita berupa Alkitab. So di sini kalau kita tengok balik, masyiatullah mutlaqah. Kehendak Allah itu dia mutlak. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan apa yang dia kehendaki. Sebab itu kita kata famasyiatullah mutlaqah wan nafidhu huwa ma yasha'uhu subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku pun semuanya berdasarkan kehendak Allah yang mutlak. So ini dalil menunjukkan apa? Martabat yang ketiga, kita beriman dengan qadar, iaitulah martabat al-iradah wal masyiah. Kita beriman bahawasanya Allah berkehendak. So ayat dalam surah Al-Maidah ayat 48 ini memang sesuai lah kita pilih, sebab kita tengok hari ni mungkin orang akan tanya, orang akan ramai orang awam yang dia tertanya-tanya, kenapa umat Islam berpecah? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan kita bersatu? Kenapa kita masing-masing nak ikut pendapat masing-masing? Kerana itulah kehendak Allah, kita berpecah. Allah berkehendak untuk kita, maksudnya ini kita faham iradah apa? Iradah kauniyah. Masyiah, kita kata iradah kauniyah, masyiatul kauniyah atau iradah kauniyah. Maksudnya Allah berkehendak, tetapi kita dah sebut sebelum ni, iradah kauniyah dia tidak berkait dengan kecintaan dan keredaan Allah. Maksudnya kita kena faham, bila Allah kata kalau Allah berkehendak, nescaya dia akan menjadikan kalian satu umat, umat yang satu. Berlaku tak? Berpecah. Nabi SAW kata iftaraqatil yahuda ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Nabi bagi tahu Yahudi berpecah 71, Nasrani berpecah 72, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah 73. So adakah kesatuan tu berlaku? Dengan kehendak Allah ianya tidak berlaku. Maksudnya dengan kehendak Allah juga masyiatullah berlakunya perpecahan. Itu kita kena faham. So tak ada lah kita kata, istilah kita tertanya-tanya kenapa berpecah. Bukankah kita ni Tuhan satu, kitab satu, syariat satu, nabi rasul yang satu? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak
berlakunya kesatuan dan Allah berkehendak untuk berlakunya perpecahan, dan ini menunjukkan masyiah itu ada, kehendak Allah itu berlaku. Tetapi ini bukanlah kita kena, nanti kita akan tengok pembahagian antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Jadi perpecahan umat, adakah dia berkait dengan iradah syar'iyah? Jawapannya tidak. Kerana Allah SWT dalam ayat yang lain, Allah perintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa la takunu kalladzina asyraku. Wala takunu kalladzi natafarraqu. Jangan jadi orang-orang yang berpecah belah. So Allah Taala kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, yang ni Al-Quran, dan janganlah kalian berpecah belah. So itu iradah apa? Iradah Allah Taala juga, tetapi iradah syar'iyah. Jatuh pula. Allah Akbar. Baik. Jatuhnya kamera ni, phone ni menunjukkan Allah Ta'ala berkehendak. Maksudnya kita ada kehendak, tapi ana tak berkehendak untuk kamera tu jatuh. Ana ni contoh lah, ana tak berkehendak phone ni jatuh. Siapa yang berkehendak? Siapa yang berkehendak? Maksudnya yang kehendak siapa yang menyebabkan phone ni jatuh, kamera ni jatuh? Kehendak Allah lah. So itu menunjukkan kita ada kehendak, Allah Ta'ala ada kehendak. Tapi kehendak kita tak boleh mengatasi kehendak Allah. Itu simple yang nak faham. Kalau tak faham tak tahu kan. Kalau tak faham lagi tak tahu. Baik, contoh macam semua kita nak apa? Semua kita nak kita nak sihat. Kehendak manusia semuanya nak sihat. Tetapi adakah kita boleh memenuhi kehendak, semua kehendak kita? Tidak, sebab adanya orang yang sakit. So di situ menunjukkan kehendak Allah mengatasi kehendak makhluk kan. Baik. Jadi itu dalil yang pertama lah. So anda bagi contoh dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, nak bagi tahu perpecahan yang berlaku ini juga adalah berdasarkan kehendak Allah. Tetapi kita kena faham, perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam bukanlah menunjukkan kehendak Allah yang syar'i, iradah syar'i, tetapi dia iradah kauniyah. Ni contoh. So Allah Ta'ala tak cakap disuka kita berpecah, bahkan Allah cela kita berpecah. Allah Ta'ala perintahkan dengan kehendak syar'inya supaya kita bersatu. So kita kena bersatu atas Al-Quran dan juga Sunnah. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam dalil yang kedua, so dalil tentang masyiah ni sangat banyak lah. Kalau kita buka dalam Al-Quran, Allah akan kata wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kemudian illa an yasha Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran tu, kita akan jumpa setiap ayat mesti akan ada, ataupun setiap surah, setiap ayat tu dia takkan terlepas daripada apa? Contoh macam kita baca tadi dalam surah Al-Ma'idah 48, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walau syaa Allah. Kita kalaulah Allah berkehendak kan. So Allah ada kehendak lah. Sama juga dalam qala innama ya'tikum bihillahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Itu dalam surah Hud ayat 32-33. Contohnya bila Allah Ta'ala ceritakan tentang apa? Tentang mujadalah, perdebatan ataupun dialog para nabi, sebahagian para nabi ni dengan pengikut mereka. Contohnya bila Nabi Nuh alaihi salam, pengikut kaum dia kata, fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, datangkan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami, iaitu berupa azab, jika engkau benar-benar di kalangan orang yang benar. Baik. Jadi qala innama ya'tikum bihillah in syaa wa ma antum bimu'jizin. Kata Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya innama ya'tikum bihillah, yang nak mendatangkan kepada kalian azab itu adalah Allah. In syaa, jika dia berkehendak.
kan, wa ma antum bimu'jizin, kalian tak mampu, kalau datang azab tu apa, kalian takkan mampulah untuk menolaknya. Baik, jadi itu contoh dalil yang menunjukkan adanya masyiah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain lagi, kalau kita tengok dalam surah Yusuf ayat 99, udkhulu misra insyaallahu aminin. So semua ayat yang menyebutkan insyaallah aminin, adanya insyaallah menunjukkan adanya masyiah. Udkhulu misra insyaallahu aminin. Surah Yusuf ayat 99. Masuklah ke negeri Mesir insya-Allah dengan kehendak Allah, aminin, dalam keadaan aman. Kemudian dalam surah Al-Kahfi banyaklah, 69 ayat 69, qala satajiduni insya-Allahu sabiran wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa alaihi salam kepada Khadir, dia kata satajiduni insya-Allah sabiran, kau akan mendapati aku insya-Allah dengan kehendak Allah, atau jika dikehendakkan Allah, sabiran, yang ini bersabar, wala a'si laka amra, aku tidak akan menentang setiap perintahmu, ataupun aku tak akan bermaksiat dengan perintahmu, maksudnya aku akan ikut perintahmu. So Nabi Musa AS kata insya-Allah. Baik, itu menunjukkan Allah SWT adanya masyiah wal iradah, kehendak. Baik, jadi sama juga dalam surah Al-Kahfi lagi, ayat 23-24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita. Janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu bahawa sesungguhnya aku akan buat hal tersebut esok, illa an yasha Allah, kecuali dengan mengatakan apa, an yasha Allah, insya-Allah, jika Allah berkehendak, wadhkur rabbaka idza nasita, dan sebutlah nama Tuhanmu jika kamu lupa. Baik, jadi semua ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita istiqrarnya akidah kaum muslimin dan keyakinan mereka tentang martabat yang ketiga ini, daripada martabat qadar, iaitulah apa, martabat kita kata apa, al-iradah wal masyiah, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Baik, kemudian dalam Al-Quran banyak lagi lah ayat yang menunjukkan semua peristiwa yang berlaku di dunia ini ianya berlaku dengan kehendak Allah, ianya berlaku menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memberikan pemerintahan kepada siapa yang Dia kehendaki, kan? Itu yang kita baca, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. So kita baca ayat tu hari-hari. So kat situ Allah Taala katakanlah Allah dialah apa yang memiliki kerajaan, yang dia memberikan kerajaan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Man tasha', kan? Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha'. Dia mencabut kerajaan itu, ataupun kerajaan itu daripada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dia memuliakan siapa yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dia menghinakan ataupun merendahkan sesiapa yang Dia kehendaki. So di situ menunjukkan adanya masyiah. Apa sahaja yang berlaku di dunia ini, kesemuanya tidak akan terlepas daripada masyiatullah wal iradat wa iradatuhu. Baik, sama juga bila Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 6, walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illahu al-azizul hakim. La ilaha illahu al-azizul hakim. Dialah yang membentuk, walladhi yusawwirukum fil arham, dialah yang membentuk apa, wajah-wajah kalian di dalam rahim-rahim. Dia yang membentuk wajah kita, rupa kita ni sejak daripada kita di rahim ibu kita lagi. Kaifa yasha', kaifa yasha', apa yang Dia kehendaki. So Allah Taala yang mencipta kita, dan Dia yang membentuk rupa paras kita ni dengan kehendaknya, masyiah. Baik, kemudian sama juga dalam Al-Quran, kalau kita tengok sangat banyak lah, kalau kita nak baca memang tak habis, macam memang sangat banyak. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan bahawasanya setiap apa yang berlaku di iradatul kauniyah asyamilah, maksudnya kesemua yang berlaku ini kesemuanya takkan lari daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya tahta masyiatillah, kesemuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, kemudian kita nak tengok dalil-dalil daripada as-sunnah. Dalam antaranya dalam riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dalam kitab Tauhid, adanya bab, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dibuat satu bab, babun fil masyiati wal iradah. Bab, itulah dalam, kalau kita tengok balik dalam Sahih Al-Bukhari, bab berkenaan dengan al-masyiah wal iradah dalam kitab Tauhid. So Imam Al-Bukhari dia letakkan qadar ni, bab qadar ni dalam kitab Tauhid. So sebab apa? Sebab apa Imam Al-Bukhari letakkan bab al-iradah wal masyiah dalam kitab Tauhid? Sebab kita dah sebutkan sebelum ni, qadar ini, kita sebut qada dan qadar ini, dia berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia berkenaan dengan af'alullah, dia berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bincangkan ilmu kitabah, al-masyiah wal khalq, yang kita tak bincang lagi khalq, kita baru masuk kita al-masyiah wal iradah. Kesemua ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah diletakkan bab al-masyiah wal iradah ni dalam kitab Tauhid. Sebab apa? Sebab bila kita bincang tentang qadar ni, kita bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dah sebut dalil-dalil sebelum ni, aminu billah, berimanlah kepada Allah. Maksudnya kat situlah terletaknya kita beriman dengan qadar. Baik, antaranya hadis Imam Al-Bukhari letakkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sa'il aw talaba ilaihi hajah qala ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang orang yang minta sesuatu kepada Nabi, hajat dan sebagainya, kemudian Nabi SAW akan perintahkan kepada para sahabat supaya ishfa'u tu'jaru, bantulah, tolonglah mereka, bagilah syafaat, tolong. Wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. So Nabi kata, dan Allah akan menetapkan qadanya, akan menetapkan hukumnya di atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ma syaa, apa yang dia kehendaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan syafaat, pertolongan, apa yang tidak diharamkan. Jadi apa yang babitnya di sini, apa yang diizinkan oleh syarak lah, apa yang boleh kita tolong. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan anna Allah yaqdi ala lisani rasulihi ma syaa. Sebab Nabi kata ishfa'u tu'jaru, tolonglah, bantulah, bagilah syafaat. Maksudnya apa? Bantulah saudara kamu, tu'jaru, kamu akan mendapat pahala. So Nabi suruh kita ni tolong orang, tolong sahabat kita, tolong saudara kita yang kesusahan dan sebagainya. Ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allah ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Dan Allah menetapkan di atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ma syaa, apa yang dia kehendaki. Jadi Nabi jelaskan apa? Menunjukkan apa? Apa yang berada di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sama ada wahyu ataupun ilham, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ianya akan berlaku. Maka ini menunjukkan martabat yang ketiga yang kita bincangkan, iaitu martabat al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala berkehendak. Kemudian dalil yang berikutnya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, al-masyiah ni juga adalah hadis daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yasrifuhu haythu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Nabi kata Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu kesemuanya di antara dua jari jemari daripada jari jemari Allah Ar-Rahman, jari-jari yang kita kata yang layak dengan Allah SWT, ala ma yaliqu bi jalalihi laisa kamithlihi syai' wa huwa samiul basir, yang tak sama dengan makhluk, jari yang layak dengan keagungan dan juga ketinggian Allah SWT. Seperti hati yang satu, yasrifu haitsu yasha, yasrifuhu haitsu yasha, yang Allah memalingkan hati-hati tersebut mengikut kehendaknya. Dalam sebahagian riwayat apa, yuqallibu kaifa syaa, ini Allah Taala membolak-balikkan apa,
hati-hati anak Adam ni berada di antara dua jari daripada jari jemari Allah Ar-Rahman, yang Allah Ta'ala akan membolak-balikkan hati-hati tersebut sebagaimana yang dia kehendaki. Sebab itu kita minta doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kita minta Allah Ta'ala tetapkan hati-hati kita ni di atas agama ni, di atas ketaatan. Baik, jadi poinnya di sini Nabi SAW kata yasrifuhu haitsu yasha. Jadi Allah Ta'ala yang memalingkan hati-hati anak Adam ini mengikut kehendaknya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati-hati hamba-hambanya, dan dia yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia suka, dan dia jugalah yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki. So di sini dalil menunjukkan martabat yang ketiga tadi, al-masyiah. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kehendak. Baik. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang kalau kita nak baca, memang sangat banyak berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan al-masyiah, martabat yang ketiga berkenaan dengan masyiah. Baik. Baik, kalau kita tengok al-masyiah ni juga, dia ada kaitan dengan apa? Dia mesti ada kaitan dengan al-ilm wal kitabah. Maksudnya yang martabat yang kedua, pengetahuan Allah, kemudian al-kitabah, dia menulis, menetapkan sesuatu. Dalilnya kalau kita tengok balik, maksudnya di sini kita kena faham masyiah ni dia berkait dengan sifat-sifat Allah, sifat ikhtiyariyah, sifat pilihan. Maksudnya Allah Ta'ala dia pilih apa yang dia nak buat, apa saja yang dia kehendaki. So dalilnya apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Ta'ala, Tuhan kamu, dia yang mencipta segala sesuatu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. So Allah Ta'ala dia menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih. So maksudnya pilihan Allah SWT itu berdasarkan kehendaknya, berdasarkan masyiatillah, berdasarkan kehendaknya. So itu antaranya dalil daripada hadis Huzaifah ibnu Usaid al-Ghifari dalam riwayat Imam Muslim. Baik, iaitulah Allah, Nabi SAW sabda, inna malakan muwakkilan birrahmi idza arada Allah an yakhluqa syai'an bi idznillah libid'in wa arba'ina lailah ila akhiril hadis. Allah Ta'ala sebutkan tentang malaikat yang ditugaskan untuk menulis ketetapan di rahim. Jika Allah berkehendak untuk mencipta sesuatu dengan izinnya pada tempoh 40 malam, maksudnya 40 hari lah. Maksudnya yang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Hadis berkenaan dengan apa? Takdir yang kita bincangkan sebelum ni, takdir al-haul, takdir al-hauli, bukan al-hauli, takdir apa? Takdir yang berlaku ketika sebelum kita lahir lah, maksudnya ketika kita masih lagi dalam janin. Baik, jadi ada kaitan lah, maksudnya apa yang Allah Ta'ala tulis, apa yang Allah Ta'ala tahu, apa yang Allah Ta'ala buat, maka dia base pada kehendak dia. So Allah Ta'ala, sebab Allah kata dalam Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhan kamu mencipta apa yang dia kehendaki dan dia memilih. Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala dibuat apa yang dia kehendaki. Baik, jadi itu martabat yang ketiga. Martabat yang keempat, martabatul khalq, yakni Allah mencipta, al-khalq. Maksudnya Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu. Wa min dhalika af'alul ibad. Dan termasuklah apa yang Allah cipta adalah perbuatan hamba. Fala yaqa'u fi hadzal qaum syai' illa wa huwa khaliquhu. Dan tidak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala tentukan yang berlaku di alam ini melainkan Allah Ta'ala yang menciptanya. Dan inilah martabat yang khalq, inilah yang menjadi mahallun niza'. Ni yang maksudnya yang banyak berlaku penyelewengan lah, dan banyak berlaku pertentangan sebenarnya. Baik. Dan ini yang berlaku pertentangan antara ahli sunnah, Mu'tazilah, Qadariyah. Ini panjang lah kalau kita nak bincang ni memang.
memang kita kata perlukan preparation lah, maksudnya tak boleh. So kita kena mental dan fizikal kena kuat lah, maksudnya kerana memang sangat panjang lah kalau bahas tentang khilaf di antara ahli sunnah, Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, belum lagi Jahmiyah lah, Jabariyah, Qadariyah, Jabariyah, itu semua panjang lah. Ala kulli hal, kita nak bincang umum dulu sebab ana pilih tajuk ni pun untuk tarsikh, untuk apa orang panggil, untuk macam kita kata asas lah, prinsip tu je. Untuk taklah level tinggi sangat, cuma kita nak bagi tahu dalil-dalil. Baik. Martabat yang keempat ni lah yang banyak berlaku penyelewengan, iaitu al-khalq. Apa maksudnya al-khalq ni? Allah Taala apa yang berlaku di dunia ni, segala penciptaan, semuanya Allah yang ciptakan, termasuklah apa? Af'alul ibad, termasuklah perbuatan kita. Baik. Dalil-dalilnya banyaklah. Antaranya kisah Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim AS memecahkan berhala-berhala kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim AS berjidal dengan mereka, berdebat dengan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim sebutlah hujahnya, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dalam surah As-Saffat ayat 95 dan 96. So Nabi Ibrahim kata dekat kaum dia yang sembah berhala tu, qala ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah benda yang kalian sendiri pahat, apa yang kalian pahat, itulah berhala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah mencipta kalian dan apa yang kalian lakukan. Ay khalaqakum wa amalakum, khalaqakum wa amalakum, Allah mencipta kalian dan juga amalan-amalan kalian. So di situ ada perbezaan lah pada kalangan ulama. Ma di situ adakah wa ma ta'malun tu ma masdariyah kan? Maksudnya dikatakan maknanya alladhi, wallahu khalaqakum walladzina ta'malun. Ma masdariyah, kalau maksudnya kita kata fatakunu ma masdariyah, maaf, ay khalaqakum wa amalakum, situ ma masdariyah. Ma masdariyah maksudnya Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian lakukan. So kenapa kalian sembah berhala yang kalian sendiri pahat, sedangkan apa yang kalian pahat itu adalah ciptaan Allah. Ya, maksudnya apa yang kalian itu kamu adalah makhluk Allah. Begitulah juga apa yang kamu pahat, apa yang kamu tengah pahat itu juga adalah amalan kamu, itu juga ciptaan Allah. Baik, itu kalau kita kata ma di situ ma masdariyah. Kalau kita kata ma kat situ adalah maksudnya allazi, maknanya wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzina ta'malunahu bi aydikum wa huwal asnam. So dia ada dua tafsiran lah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang mencipta kalian dan perbuatan kalian, yakni perbuatan kalian yang memahat berhala dan juga menyembah berhala itu juga makhluk Allah. Itu maksud kalau kita kata ma masdariyah. Satu lagi tafsiran, kalau kita kata ma kat situ adalah allazi, wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzina ta'malunahu bi aydikum wa huwal asnam. Ini Allah yang mencipta kalian dan yang mencipta apa yang kalian lakukan dengan tangan-tangan kalian, iaitu yang kalian pahat tu, itulah asnam, berhala yang kalian sembah. So kamu sembah, kamu itu sendiri adalah makhluk Allah, dan apa yang kamu sembah itu, yang kamu buat dengan tangan kamu tu, yakni berhala itu juga adalah makhluk Allah. So itu dua tafsiran. Satu, kalau kita tengok balik, dua tafsiran ini dia mutalazim, saling melazimi lah. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata qaul awal, iaitu menafsirkan ma di situ adalah ma masdariyah, iaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ay khalaqakum wa amalakum, itu lebih azhar, itu yang lebih tepat. Walaupun kalau kita tengok balik dalil yang dipegang oleh ulama yang kata
wallahu khalaqa wa ma ta'malun, maksudnya wallahu khalaqakum wa amalakum, Allah Ta'ala mencipta kalian dan apa yang kalian lakukan, berdasarkan hadis Nabi SAW, innallaha yasna'u kulla sani' wa sana'atahu, wa sana'athu, ataupun sun'atah. Allah Ta'ala yang mencipta sesuatu yang segala yang membuat dan perbuatan dia, ataupun apa yang dibuat. So Allah Ta'ala, Allah yang mencipta. Baik, jadi di sini menunjukkan apa? Af'alul ibad, perbuatan hamba itu adalah makhluk. So bila kita kata apa yang kita buat ini adalah makhluk lah, semua kita ni makhluk lah maksudnya. Baik, dan dalil yang lain banyak juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. Allahu khaliqu kulli syai', Allah mencipta segala sesuatu. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 26, ayat baik, surah Ghafir ayat 62, surah Ghafir ayat 62, Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai', demikianlah Allah Tuhan kalian, khaliqu kulli syai', dia mencipta segala sesuatu. So di sini dalil yang menunjukkan apa? Martabat yang keempat, iaitu al-khalq. Dan kalau kita tengok balik, datang golongan yang mengingkari martabat ini, mereka cuba untuk menjadikan ataupun nak menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk dan menyembah sekutu, atau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan apa? Allah membantah mereka dengan menyatakan bahawasanya dia yang mencipta segala sesuatu. Seperti Allah kata, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. So Allah Taala nak bagi tahu dia yang mencipta segala sesuatu. Jadi kenapa kamu kena sembah berhala? Sedangkan berhala itu pun dicipta oleh kamu, dan kamu tu adalah ciptaan Allah, kamu tu makhluk. So macam mana kamu boleh sembah berhala, sembah batu, sembah patung, sembah pokok, sembah manusia, sembah makhluk, sedangkan dia juga adalah makhluk. So sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dia mencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan dia yang Esa, dia yang satu, Al-Qahhar, dia yang maha berkuasa. Sama juga dalam surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah dia mencipta segala sesuatu dan dia maha berkuasa di atas maha berkuasa di atas segala sesuatu. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hujurat ayat 7, ini dalil menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala sesuatu, iaitulah apa? Berkenaan dengan ayat dalam surah Al-Hujurat, bila Allah Ta'ala sebut wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dia Allah Ta'ala kata walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. So di sini Allah kata, ketahuilah bahwasanya di kalangan kamu ini adanya Rasulullah, dan kalau kalian mentaatinya dalam setiap banyak urusan kalian, maka tentulah hal tersebut akan menyusahkan kalian. Tetapi Allah lah yang mencipta rasa kecintaan. Allah yang menjadikan rasa cinta dalam diri kalian, dalam hati-hati kalian kepada iman. Dan dialah yang menghiaskan iman itu di dalam hati-hati kalian. Dan dialah yang mencipta rasa kebencian kalian terhadap kekufuran, kefasikan, maksiat.
Jadi Allah Ta'ala kata sini, Allah jadikan ja'alal iman mahbuban. Allah Ta'ala jadikan iman itu sesuatu yang dicintai dalam hati orang-orang beriman. So di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mencipta. Allah menjadikan iman, Allah menjadikan perkara-perkara yang berkenaan amalan-amalan yang kita katakan iman, dan Allah juga menjadikan juga kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Itu adalah perkara yang tidak disukai oleh orang-orang beriman. Sebab itu yang mencampakkan rasa cintakan iman, bencikan kekufuran, kemaksiatan, dan juga kesyirikan, kefasikan, kemaksiatan dalam hati orang beriman adalah Allah SWT. Menunjukkan Allah Ta'ala dia ada masyiah, dia ada kehendak. Baik, sama juga ayat-ayat lain menunjukkan Allah Ta'ala yang menyesatkan, Al-Mudil, Al-Hadi, dia yang memberi petunjuk. Kemudian dia yang Al-Mu'ayyidu li'ibadihi al-mu'minin, dia yang membantu hamba-hambanya yang beriman. Wal-Hazimu li'a'daihim, dia yang mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian wa annahul mudhiku wal mubki, Allah Ta'ala yang menjadikan kita ketawa dan menjadikan kita menangis. Al-mumitu wal muhyi, dia yang mematikan dan dia yang menghidupkan. Jadi ini kesemua menunjukkan apa? Martabat al-khalq, Allah mencipta. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik dalam sunnah pula, Nabi SAW bersabda, Nabi doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi berdoa minta perlindungan daripada al-ajz, lemah, kasal, malas, al-jubni, yakni jaban ni kita kata apa, takut ataupun pengecut, al-bukhl yakni bakhil, wal haram yakni wal harami, penyakit, kita kata nyanyok lah, tua, penyanyok, azabil qabr, minta lindung dari azab kubur. Kemudian Nabi kata, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha. So siapa yang memberikan ketakwaan? Sudah tentulah Allah SWT. So Allah yang mencipta. So Allah yang menciptakan apa? Allah SWT mencipta kebaikan dan juga keburukan. Sebab itu bila kita minta kepada Allah SWT untuk memberikan ketakwaan, Allah yang mencipta, mencipta perkara tersebut, dan Allah yang memberikan kepada kita. Sebab itu Allah SWT sebut tentang kebaikan dan keburukan ni, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Ta'ala yang mencipta. Sebab itu datang daripada tafsir Sa'id bin Jubair rahimahullah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ay fal khalqu lillah wal insan qadirun ala suluki ayyuhuma sya'a mukhayyarun fi. Maksudnya Allah, segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah, tetapi Allah Ta'ala bagi qudrah kepada manusia untuk pilih. Serta Allah kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang cipta kebaikan dan keburukan, dan Allah yang ilhamkan sama ada nak seorang itu dia nak ikut jalan yang fajir, jalan yang jahat, ataupun jalan ketakwaan. So di situ menunjukkan Allah Ta'ala ada kehendak dan makhluk juga ada kehendak. Baik, sekejap. Baik. Jadi sama balik
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jadi dalil-dalil tadi menunjukkan kepada kita Allah SWT dia mencipta dan dia juga memberikan kudrah ataupun iradah, kehendak bagi manusia. Baik, kemudian kita tengok berkenaan dengan kepentingan kita. Jadi itu dalil lah, itu dalil antara dalil yang cukup lah saya rasa untuk kita tahu tentang martabat qadar, martabat qadar yang 4. Kita ulang balik. So ini memang mana cakap daripada awal kelas memang kena hafal ilmu kitabah, al-masyiah wal iradah wal khalq. So maksudnya kita semua ni, apa yang kita buat semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah tak lari daripada ilmu Allah, tak lari daripada kitabah, penulisan yang kita dah bincangkan penulisan sebelum ni. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak. Cuma bila kita sebut Allah Ta'ala berkehendak, ini jadi masalah ni. Jadi masalah sekarang. Ana ringkaskan. Bila ada golongan yang mereka menafikan kehendak makhluk, ini dipanggil apa? Jabariyah. Dia ada qadariyah. Qadariyah dia menafikan qudratullah, dia menafikan qadar. So qadariyah ni ada banyak pula firqahnya. Ada qadariyatul ula nufatul ilm, yang menafikan ilmu. Tapi kebanyakannya mereka yang menafikan apa? Yang menafikan iradah, yang menafikan iradah Allah. Baik, tapi yang isu baru-baru ni, ini isu yang ialah sebenarnya isu berkenaan dengan orang yang mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, Allah Taala berkehendak dan makhluk tidak ada kehendak. Ataupun mereka tak kata macam tu. Sebenarnya kalau kita tengok balik, mereka pun tak kata macam tu. Cuma kenapa boleh menjadi sebab mereka kata makhluk tak ada kuasa tu? Baik, sebab anda pun tengah check lagi. Cuma bila anda check balik, dia sebenarnya akidah Jabariyah ni, dia datang package tau. Dia sekali package dengan akidah Jahmiyah. So dia Jahmiyah ni nisbah kepada Jaham ibn Safwan at-Tirmidzi yang menafikan sifat-sifat Allah. So dia bawa sekali dengan akidah Jabar. Cuma Jahmiyah, Jaham ibn Safwan diambil daripada Al-Ja'du ibn Dirham. Cuma setelah itu, bila yang mula mempopularkan akidah Jabar, bila dia kata makhluk ini tak ada kudrah, makhluk ini tidak ada kehendak. Dia ada perbahasan lagi. Ada yang bahas tentang adakah makhluk ni ada istita'ah, kemampuan. So ada banyak lagi. Tapi yang asasnya mereka menafikan kudrah lah. Sebab itu mereka disebutkan Jabariyah. Sebab apa? Sebab mereka mendakwa al-insan majbur, manusia ini dipaksa oleh Allah. So kita semua ni dipaksa, dan kita ni macam bulu tangkis lah. Macam bulu tangkis yang ditiup angin. Kalau angin tu tiup ke kiri lah pergi. Kalau tiup ke kanan lah pergi. So tidak ada usaha. So dia orang ibaratkan sedemikian rupa lah. So ini batil lah, kita tak betul lah. Sebab kita sebut di ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala bagi tahu manusia ada kehendak. Kemudian Allah Ta'ala ada kehendak. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi kita kehendak. Kita ada kehendak. Cuma kita kena faham, kehendak kita tu dia tidak akan melangkaui apa yang Allah Ta'ala kehendak. Baik, kita bagi contoh yang mudah lah nak faham. So ana tak mau bincang detail, sebab ana rasa berat kalau kita nak bincang detail tentang firqah-firqah ni. Nanti kita akan bincang nanti kemudian. Cuma ana nak bincang base pada empat martabat tadi. So kita nak faham mudah je. Kalau kita faham 4 martabat, ilmu Allah, kitabah, penulisan, al-masyiah wal iradah, Allah berkehendak,
Kemudian al-khalq, Allah mencipta segala sesuatu. Kalau kita faham betul-betul yang ni pun, sebenarnya kita dah boleh jawab semua syubhat-syubhat yang berlega tentang qadar. Cuma kalau ada syubhat-syubhat yang mendalam tu, yang tu perlukan kita kena tanya jugalah. Tapi cuma kalau sekadar umumnya, dia takkan lari daripada jawapan tu. Baik, anda bagi contoh practically. Contohnya kita kata, baik, sekarang ni ramai orang yang berhujah mereka tidak mahu berusaha dalam mendepani wabak penyakit. Contoh, mereka tak kata macam tu kan, kita tak. Sebab tu bila orang tanya, bila orang bagi tahu, bila anda tulis status pasal jemaah tabligh Jabriyah tu, anda suruh baca sampai habis. Sebab habis tu anda bagi tahu segelintir daripada dia orang. Sebab maksudnya kita pun tak adil lah, kita nak kata semua kan. Tapi dia orang memang asalnya, sebab kalau nak bincang balik apa akidah dia orang, so dia kena balik tengoklah apa akidah jemaah tabligh ni. Dia mesti akan tak lari daripada al-Asy'ariyah dengan Maturidiyah lah. So kita kena tengoklah apa yang al-Asy'ariyah kata, apa yang Maturidiyah kata dalam masalah af'alul ibad, ataupun perbuatan hamba, ataupun iradah bagi hamba-hamba ni, bagi manusia. Sebab tu anda tak nampak dekat sini. Kalau kita tengok balik, dia isu ni memang kalau kita tengok balik, dia bermula dengan apa, pandangan mereka yang datang daripada siapa? Datang daripada Jaham ibn Safwan. So dia bukan datang daripada Nabi, dia bukan datang daripada sahabat. Jaham ibn Safwan ni ambil daripada Al-Ja'du ibn Dirham. So dia ada kaitan lah. Bila dia ta'til sifat, dia menafikan sifat-sifat Allah. So akhir sekali dia membawa kepada, dia berkata dengan jabar tadi. Maksudnya dia menolak apa? Qadar yang dia tolak apa? 4 tadi. Salah satunya, kita kena faham, tak semestinya dia tolak semua. Boleh jadi dia tolak salah satu, ataupun dia tolak ke semua, total. Macam Qadariyah Nufatul Ilm, dia tolak ilmu tu. Bila dia tolak ilmu, dia tolak semua lah. Dia tolak semua. Tapi Qadariyah yang datang kemudian, dia tak tolak ilmu. Dia beriman dengan ilmu Allah. Cuma dia akan tolak dalam masalah masyiah ataupun iradah. Ataupun dia akan ada problem lah dekat masyiah dengan iradah tu. Yang martabat yang ketiga. So ada yang tolak iradah. Dia tolak kehendak manusia. Maksudnya makhluk tak ada kehendak. So semuanya kehendak Allah. So itu punca dia. Sebab itu kalau kita tengok balik, dia kalau kita tengok balik, dia ada kaitan lah. Sebab itu kalau kita tengok firqah Jabariyah ni, bila kita sebut Jabariyah lah sikit, sebab bila dah orang main sekarang kan, bila orang main isu, yelah kita tengok kat Facebook, semua orang kata Jabariyah, Jemaah Tabligh Jabariyah. Betul ke kan? Apa kita nak tahu apa Jabariyah ni? Baik, Jabariyah ni dia ada firqah lah. Dia kita kata dia ada banyak pecahan. Contohnya macam An-Najjariyah, ashab Al-Husain bin Muhammad An-Najjar, yang mana kalau kita tengok dia ni termasuk di kalangan Mu'tazilah. So dia dinisbahkan kepadanya firqah An-Najjariyah. Kemudian ini yang masyhur lah, Ad-Dirariyah, ashab Dirar ibn Amr. Ini juga adalah yang muncul sezaman dengan apa? Wasil bin Atha, pengasas Mu'tazilah. Kalau anda nak nukilkan pendapat mereka ni, perkataan maqalat mereka ni, memang kita tak sanggup nak dengar lah. Tapi anda ringkaskan lah. Ni antara Jabariyah lah. Kemudian contohnya lagi, sebab kalau kita tengok balik Jabariyah ni, dia tak kata amalan hamba, dia kata, dia kalau kita tengok balik, dia cakap macam ahli sunnah, tetapi dia ada cara praktikal dia tu. Dia kalau kita refer pada maqalat Islamiyin, Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, bila dia bawa pendapat Jabariyah ni, kita tak akan nampak dia punya kat mana dia punya problem tu. Tetapi
bila dia berlaku problem, bila kita tengok praktikal dia, maksudnya macam mana dia orang faham, dan dia orang bincangkan tentang apa, contohnya macam af'alul ibad tu. So dia orang pun cakap af'alul ibad ni makhluk, sama macam ahli sunnah. Tapi macam mana kita nak tahu mereka ni kenapa mereka sesat? Itu point dia. Macam mana kita nak tahu mereka ni sesat? Sebab tu kalau kita tengok balik, bila mereka menyatakan perbuatan yang kita buat ni, perbuatan hamba, perbuatan hamba ini dia ada satu bentuk keterpaksaan, jabarian, kita majbur tu. Baik. Sebab tu memang susahlah kalau kita nak explain, maksudnya kena bagi tahu dengan maksudnya dengan detail lah. Tapi anda nak bagi tahu kenapa apa yang disebutkan, apa dengan dimaksudkan dengan Jabariyah tu. Kemudian kalau kita tengok balik sama Jabariyah ni juga ulama-ulama yang terawal macam Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak panggil Jabariyah, dia still panggil Mu'tazilah dengan Jahmiyah, sebagaimana Imam Ahmad dia laqabkan Mu'tazilah dengan Jahmiyah. Sebab apa? Sebab asalnya mereka datang dari apa kita kata doktrin Jaham ibn Safwan tu, yang antaranya dia menafikan sifat-sifat Allah. Sebab tu ana dah sebut pada awal perbahasan kita, bab qadar ni dia mesti akan ada kaitan, connection yang sangat rapat dengan sifat-sifat Allah. Sebab apa? Sebab kita bincang tentang sifat Allah. So bila kita lag ataupun kita sesat dalam bab sifat, kita juga akan sesat, dia akan mempengaruhi bab qadar. Antaranya ni lah, itu yang kita kata. Contoh, anda bagi contoh untuk faham kenapa Jabariyah hari ni dia boleh sesat. Kenapa dia boleh kata, dia boleh nafikan kehendak makhluk, ataupun dia hanya isbatkan kehendak Allah, dia nafikan kehendak makhluk. Sebab dia ada salah faham tentang masalah sifat-sifat Allah. So dia ada problem dalam dia faham 4 maratib itu. Itulah dalam masalah masyiah, dia tak isbatkan masyiah makhluk, kehendak makhluk. Sedangkan dalam Quran, dalam sunnah Nabi Allah SWT tetapkan makhluk ada kehendak. Allah SWT kehendak, makhluk ada kehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang mereka kehendaki, maksudnya tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Illa an yasha Allah, melainkan dengan kehendak Allah. So Allah Taala bagi kita ada dua kehendak, kehendak makhluk, kehendak Allah. Tapi kehendak makhluk takkan boleh mengatasi kehendak Allah. Baik, anda bagi contoh yang mudah tadi kan. Maksudnya anda ada kehendak anda kamera yang anda rakam buat Facebook live ni tak jatuh. Tapi tadi jatuh kan. Bila tadi jatuh tu, itu menunjukkan bukan kehendak anda. Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. So ahli sunnah dia takkan faham kamera tu yang sendiri berkehendak untuk jatuh. Sudah tentulah ada yang lebih kuasa, yang besar, iaitu Allah SWT yang mencipta kehendak tersebut untuk yang berkehendak, yang mencipta dia untuk jatuh. Baik, contoh yang lain macam kita kata baik, asalnya anda nak buat Facebook live ni awal pukul 9, tapi lewat. Cik, kehendak anda nak buat 9, tapi lewat sebab ada masalah jadi pukul 10. So adakah itu kehendak anda? Tak, bukan kehendak anda. Maksudnya kehendak Allah SWT. Kehendak anda nak buat awal, tapi dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah pukul 10 sebab ada urusan, ada sibuk sikit. Jadi menunjukkan apa? Kita ada kehendak, tapi kehendak kita tak boleh mengatasi kehendak Allah. Contoh yang lain, kita bawa kereta. Kena bagi banyak contoh lah, senang. Baik, kita pasang Waze ataupun Google Maps. Kemudian kita dah setting ETA dia sekian, pukul sekian. Kemudian bila kita bawa, jam, traffic jam. So ETA yang kita letak tadi, estimate time arrive, berubah daripada pukul 10 jadi pukul 12 contoh, sebab jam. So adakah itu kehendak kita? Tak, itu kehendak Allah. Kehendak kita nak sampai ETA kan. Apa yang Waze bagi tahu tu, kita nak sampai tepat pada waktunya. ETA, estimate time arrive tadi, kita nak sampai pukul yang kita nak tadi. Tapi bila ada jam, so itu dah luar daripada kehendak kita. So itu dalil menunjuk apa? Kita ada kehendak, Allah Ta'ala ada kehendak. Macam contoh COVID-19 ni,
kita semua nak ke sakit? Kalau kita tanya jamaah tabligh yang pergi ijtima' tu pun semua pergi dekat ijtima' tu semua tak mau sakit kan? Semua pergi nak sihat. Semua pergi dia orang nak bertemu dengan kawan-kawan dia orang apa semua, niat baik. Semua nak berhimpun dia orang nak dapat ilmu apa yang mereka dakwa lah. Tapi tak ada seorang pun yang berkehendak untuk sakit. Tak ada seorang pun yang berkehendak untuk kena COVID-19. Siapa yang sekarang saya point di sini, siapa yang punya kehendak tu? Allah lah. So dia ada kehendak tak? Dia ada kehendak. Manusia tadi ada kehendak dia untuk pergi ke tempat yang dia nak pergi tadi. So dia balik daripada mana-mana, so dia nak pergi dekat tempat tadi. So dia tak tahu pun tempat tu ada orang yang sakit kan. So sebab ada yang kena virus, so dia tak tahu. So itu kehendak Allah. Nampak? Itu kehendak Allah. Tapi tengok. Kalau dia dah tahu, dia beza kan. Dia tadi dia pergi, dia tak tahu. Itu kehendak dia pergi juga. Di kehendak Allah mendahului kehendak dia, pergi dia kena. Baik. Poinnya di sini yang kita nak, yang kita marah sangat bila dia dah tahu. Yang tadi yang tak tahu tu lain cerita lah, qadarullah. Dah takdir Allah kan. So kita janganlah, ada pesan lah, janganlah maki dia orang kan. Jangan maki. Maksudnya jangan kita, walaupun kita tak setuju dengan jamaah tabligh tu, banyak benda lah. Anda teringat lagi pasal jamaah tabligh ni kat Madinah dulu, sem pertama kelas tauhid, Syekh Al-Fadil Syekh Dr. Su'ud bin Abdul Aziz Ad-Da'jan, guru kami lah, pengarang kitab Manhaj Imam Malik fi Itsbatil Aqidah. So tu sem pertama kami ikut kuliah dakwah. Dia cakap apa? Dia awal-awal kelas tu dia bagi tahu jamaah tabligh ni sesat. Bukan dia cakap, guru ana Syekh Dr. Abdul Aziz Syekh Dr. Su'ud ibn Abdul Aziz Ad-Da'jan hafizahullah, pengarang kitab Manhaj Imam Malik fi Itsbatil Aqidah. So dia cakap jamaah tabligh ni tak betul. Anda kata sesat, orang marah kan. Tapi kita kena bagi tahu lah yang itu yang kita kena mengaji. So dia explain lah sebab apa. Sebab kesesatan dia orang ni, yang pertama sekali kerana mereka menafsirkan la ilaha illallah salah. So dia orang tak faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, kalimah tauhid tu, dengan kefahaman ahli sunnati wal jamaah yang benar. So bila tak faham kalimah tauhid tu betul, itu yang menyebabkan problem sangat banyak lah. Itu satu. Biar anda tak mau bincang lah tentang jamaah tabligh ni, cuma anda nak bagi contoh. Cuma kita nak bincang kan tadi, kalau dia dah tahu, so dia dah ada kehendak kan, dia ada kehendak, Allah Ta'ala ada kehendak. So kita bincang yang sebelum dia tahu. Dia tak tahu pun, bila dia pergi dekat tempat ijtima' tu, dia tak ada niat untuk sakit. Kehendak dia nak pergi, dia nak sihat. Dia nak pergi, dia nak dapat ilmu, dia nak jumpa kawan-kawan dia, dan dia berharapkan dia bertambah iman. Itu yang disangka lah. So dia pergi, berlaku tak? Berlakulah benda tu. Tapi dia tak tahu ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak untuk dia kena penyakit tu, untuk dia kena virus COVID-19 tu. So dia kena. So itu menunjukkan dia berkehendak, tetapi kehendak Allah mengatasi kehendak dia. So dia tadi tak berkehendak untuk sakit, tapi Allah berkehendak untuk dia sakit. So bila dia dah kena, apa yang dia kena buat? Dia kena beriman dengan qadar. 4 martabat. Dia kena balik, dia kena praktik balik. Allah Ta'ala dah tahu bahawasanya sejak azali lagi dia memang akan kena. Kemudian Allah SWT dah tulis di Lauh Mahfuz yang dia akan kena pada saat itu. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak. So dia kata Allah Ta'ala berkehendak dia kena ketika itu. Kemudian Allah yang mencipta penyakit tu, dan Allah juga yang mencipta perbuatan dia. So perbuatan dia pergi kat situ, Allah yang cipta penyakit dan perbuatan dia. Cuma tengok, kena faham, bila dia dah kena, dia wajib beriman. Adakah dia nampak? Kat situlah yang datang, dia kena berusaha untuk merawat. Dia tak boleh beriman dengan takdir semata-mata. Dia tak boleh lari daripada check up. Alhamdulillah kita ucapkan syabas lah pada yang tak lari kan. Maksud beranilah dia pergi kena kuarantin. Kita kena sama-sama doakan mereka sembuh lah. Walaupun kita tak setuju dengan jemaah tabligh tu, tapi kita jangan maki sangat dia orang kan. Tak baik lah. Maksudnya kita maki-maki. Kita boleh tegur, kritik manhaj jamaah tabligh, tapi individu-individu yang terlibat tu kadang-kadang dia pun tak tahu dia ikut dia
dia follow dia punya ketua, sebab dia orang ada manhaj, dia orang ada sistem dia orang, so dia ikut je. So kita sebagai orang Islam ahli sunnah ni, dia jangan maki-maki dia orang, tak baik lah kita kata maki-maki dia orang. So sebab tu kita bezakan antara kita kritik manhaj, satu manhaj tu. Sebab tu bila kita kata jamaah tabligh tu, kita bukan maksudkan semua individu tu, ada individu yang jahil apa semua tu, tapi kita wajib juga jelaskan kesesatan jamaah tabligh tu kan, secara umum. Adapun orang nak cakap dia orang tak macam tu apa semua, itu bukan urusan kita lah. Cuma kita nak bagi tahu kritikan ahli sunnah. Bahkan banyaklah ulama-ulama ahli sunnah dah bantah. Bahkan dia orang dah nasihat, dia orang pergi sendiri jumpa dan semua, dia tulis kitab Al-Qaulul Baligh, antaranya fi tahdhir jama'ati tabligh. Banyak lagi lah kita ana malah nak sebut kat sini. Cuma nak bagi tahu bila dia dah tahu tadi, maksudnya bila dia dah tahu adanya wabak penyakit, boleh tak dia pergi juga dibuat lagi perhimpunan macam dah dilarang sekarang ni, tapi dia nak buat juga? Tak boleh lah. Pasal apa? Pasal syariat datang untuk menjaga maslahat ataupun menjaga maslahat umum, antaranya adalah untuk menjaga nyawa manusia. So dia kena ikut iradah syariah. Dia tak boleh ikut iradah kauniyah tadi. Dia kena ikut iradah syariah. Iradah syariah, Allah perintah kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. So Allah larang kita membunuh diri kita. Allah larang kita memudaratkan diri kita. La darara wala dirar, tak ada kemudaratan dan tak boleh memudaratkan orang lain. So banyaklah tu anda nak bincang banyak sangat. Itu subjek usul fiqh ataupun maqasidus syariah, sangat jelas lah. So itu akal kita pun boleh fikir lah. Takkanlah agama kita ni maksudnya mengajak kita untuk ramai-ramai sakit kan? Semua orang boleh fikir dengan akal yang logik yang sihat. Maksudnya Allah Ta'ala larang kita untuk mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Jadi bila dia dah tahu, janganlah dia pergi buat lagi kan, ataupun pergi buat gathering lagi, mass gathering. So sebab tu ana nukilkan fatwa Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkenaan dengan hukum buat gathering ataupun buat solat hajat ramai-ramai berhimpun macam solat istisqa, minta hujan ketika wabak, maka itu termasuk dalam bid'ah. So itu ana dah nukilkan di Facebook. Boleh check lah. Siap dengan print screen kitab lagi, cukup tu kan. Kemudian maksudnya di sini dia kena faham 4 benda tadi. Dia beriman dengan qadar, dan dia kena bagi tahu bila orang yang dah kena ni, kita kena bagi tahu sisi targhib. Targhib maksudnya kita jangan bagi mereka putus asa. Kita tak boleh nak ziarah mereka kan, tak boleh lah, jangan ziarah lah. Sekarang ni tak boleh, bukan masanya kita nak tunjuk baik nak ziarah, pasal memang virus tu akan transmit, berpindah dengan sentuhan, dengan kontak saja, dan juga dengan jarak yang dengan 1 meter pun dah boleh kena, ataupun lebih dekat daripada 1 meter pun dah boleh kena kalau orang tu ada batuk ke apa. So itu doktor dah bincang lah. Sebab tu dilarang kan, maksud dilarang untuk buat mass gathering ataupun perhimpunan dengan skala besar. So kita kena bagi tahu lah, maksudnya bila dah kena wabak penyakit macam ni, so kita kena bagi tahu dia kena bersabar, dan dia kena berusaha untuk rawat, kuarantin, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kena fikir apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT kepada dia, itu adalah masuk dalam 4 tadi, di bawah ilmu Allah, kitabah Allah dah tulis, kemudian apa lagi, masyiatillah, iradah, kehendak Allah, dengan kehendak Allah, kemudian Allah mencipta perbuatan dia dan juga segala yang dia buat. Baik, jadi dia tak akan menatijahkan putus asa. Bila sebab tu anda sebut sebelum ni, kita beriman dengan qadar ni, dia akan menyebabkan kita lagi motivate, kita lagi motivasi untuk beramal, lagi motivasi untuk kita berusaha untuk mencari sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak. Nampak? Lagi kita nak beramal, lagi kita nak bertaubat kepada Allah, lagi kita nak, bukan maksudnya lagi kita nak pergi masuk buat gathering ramai-ramai tadi, bukan, itu tak jadi sunnah lah. Maksudnya kita lagi motivasi untuk kita menjaga kesihatan kita, walaupun kita tahu Allah Ta'ala dah tulis ajal kita.
dah tulis ajal kita kan. Allah dah tahu bila kita mati, dan Allah dah tulis ajal kita kat mana. Maksudnya kalau Allah takdirkan kita tak kena COVID-19 pun, kalau kita nak mati sekarang ni, kalau kita Allah nak mati dengan sekarang ni pun, Allah boleh mati kan. Dan kalau kita mati waktu tu, memang tak akan bercanggah dengan ilmu Allah, kitabah, tulisannya di Lauh Mahfuz, dan juga tak bercanggah dengan kehendaknya dan juga penciptaannya, khalq, apa yang dicipta. Sebab tu yalah kita kata betul lah tu, tapi cuma bila dah kita kata ada sebab-sebab yang bukan waham lah, bukan benda yang khayalan, benda ni dah real. Macam ada orang ustaz-ustaz yang pula dakwa, dia kata mafsadah yang sekarang ni COVID-19 ni masih lagi waham, maksudnya masih lagi bukan pasti, hanya sangkaan-sangkaan ni. Ini nak kata memang susah lah. Macam dia tak baca berita lah, ataupun dia tak tahulah, macam tak ada maklumat langsung. Ini tak membantu lah. Sepatutnya asatizah golongan agama ni dia kena tahu juga maklumat, dia kena tahu tentang isu semasa. Bukan tahu semua kan, tapi dia kena tahu supaya dia boleh buat pertimbangan untuk bila dia buat pendapat dan sebagainya. Dan kita pun bukanlah kita buat pendapat kita sendiri, bahkan kita follow fatwa-fatwa para ulama. Baik. Jadi kat situ nak bagi tahu praktikal 4 tadi bagi orang yang kena tadi. So dia tak boleh putus asa, tidak ada istilah putus asa. Dan dia tak boleh serah kepada takdir lah, sebab dia tengok dia tak boleh serah kepada tadi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu ilmu Allah, sama ada dia akan sembuh atau tak, dia tak tahu. So dia tak boleh serah pada takdir semata-mata dengan dia kata biarlah aku matilah macam tu kan. Kemudian dia mudaratkan orang lain pula. So tak baiklah benda tu. So dia tak ada, dia kata memanglah Allah Taala dah tentukan kita mati bila dan sebagainya, tapi adakah kita tahu bila kita nak mati? Sebab tu macam kita sakit sekalipun, ada orang yang dia sakit kronik dan sebagainya tapi dia tak mati-mati. Betul tak? Ada orang yang dia tak sakit, mati mengejut, tiba-tiba mati. Tengah menyanyi apa semua pun mati. Tengah sembang-sembang pun mati. Tengah ceramah, tengah bagi tazkirah, ada kan kes mati. Tengah sujud mati. So mati mengejut banyak. So kita kena faham. Memanglah mati ni kita tak boleh lari daripada mati. Cuma dalam syariat kita, Allah Subhanahu Taala perintahkan kita untuk cari sebab supaya kita tak menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Antaranya bunuh diri lah. Kan, kalau lah mati tu baik, ataupun baik dari sudut kita kata apa yang Allah perintah, mestilah ada perintah supaya kita bunuh diri kalau mati tu baik. Tapi tengok, Allah Ta'ala perintahkan kita supaya menjaga kesihatan, menjaga makan benda yang baik, makan benda yang halal. Dan kerana mati ni kita kata ajal Allah, tapi kita tak boleh cari mati. Maksudnya sebab dia akan datang kepada kita, tapi kita kena usaha untuk apa? Untuk tak mematikan diri kita. Maksudnya kita bunuh diri lah. Maksudnya tak boleh lah kita nak bunuh diri kan. Sebab tu Allah bunuh diri hukumnya dosa besar kan. Dosa besar bunuh diri. Kemudian tengok Nabi SAW, ulama bahaskan tentang minta mati. Boleh tak kita doa minta mati? Kalau minta mati secara mutlak tak boleh. Maksudnya ya Allah matikan aku tanpa sebab, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kita letakkan apa? Qaid. Kita letakkan ikatan, ya Allah, kalau mati itu baik untuk aku, maka matikan aku. Kalau hidup itu lebih baik untuk aku, hidupkan aku. Kalau mati itu lebih baik untuk aku, maka matikan aku. So Nabi suruh kita letakkan qaid kalau nak minta mati kan. Tapi kalau minta mati secara mutlak tak ada. Kan, tak ada. So ini menunjukkan kepada kita tak betul lah bila dia kata semua kita akan mati, kemudian dia menyerah kepada takdir. Jadi tak kita kata bercanggahlah dengan maslahat agama kan, dan juga perintah-perintah syarak yang sangat banyak supaya kita menjaga kesihatan, supaya kita menjaga diri kita tak mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan dan sebagainya. Itu banyak. Baik. Jadi kalau kita tengok balik berkenaan dengan Jabriyah ni lagi, ada soalan tadi, ana tak check soalan tadi. Dia tanya apa kaitan Ashabul Kahfi dengan apa kaitan qada dan qadar dengan kisah pemuda pergi masuk gua dan berdoa. Baik.
Simple lah, jawapannya mudah. Sebab sekarang ni bila ada dakwaan sebahagian golongan, dia kata kita jangan takut coronavirus. So kita kena takut Allah je. Kenapa kena takut coronavirus lebih, COVID-19 ni lebih daripada Allah? So kita kena faham takut ni dia ada dua. Takut yang ibadat, satu lagi takut tabi'i, takut fitrah. Ya Allah jadikan kita ni ada dua takut. Takut yang fitrah ni, takut tabi'i, takut fitrah, semua orang ada. Maksudnya dia takut gelap. Takut gelap pasal apa? Takut lagi dia langgap barang jatuh. Takut harimau, takut singa, takut khinzir. Bukan kerana kita takut macam takut Allah, tapi kita takut kerana benda tu akan memudaratkan kita. Sama juga macam takut pemerintah yang zalim. So apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah kata mereka pemuda yang beriman dan Allah tambah keimanan kepada mereka, itu petunjuk kepada mereka, dan mereka melarikan diri ke gua kerana nak menyelamatkan agama mereka. Kerana mereka takut agama mereka akan rosak, agama mereka terugat, dan diri mereka akan dizalimi oleh raja yang zalim. Raja tu kafir kan. So dia akan tangkap dan siksa orang-orang yang beriman. So dia orang lari sebab apa? Dia orang takut. Takut apa? Takut raja tu. So takut tu takut apa? Takut tadi ni. Sama juga macam Nabi Musa AS lepas pada dia pukul seorang lelaki kemudian mati tu, Nabi Musa lari. Sebab apa? Takut kena tangkap dengan Fir'aun. Lari ke Madian kan. So Nabi Musa takut. Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan supaya keluar berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab apa? Sebab takut Nabi SAW dimudaratkan. Memang Nabi takut Allah Ta'ala, tapi Nabi SAW Allah bagi dia ada tabiat manusia, tabiat basyari manusia yang ada takut secara fitrah. So kita kata sama juga macam kes pemuda Ashabul Kahfi. Macam Umar bin Al-Khattab, dia lari daripada takdir, berlari kepada takdir yang satu lagi, lari daripada apa? Penyakit, wabak penyakit. So menunjukkan takut fitrah. Sedangkan Umar adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT. Baik, ada masa panjang lagi kalau kita nak bincang tentang Jabariyah ni. Ana pun dah letih memang. Jadi kalau letih ni memang susah sikit. Dia tak boleh nak sampai dengan baik. Kena rehat sekejap. Walaupun banyak kelas fizikal dibatalkan, tapi kita ada yalah, maksudnya kita ada kerja lain lagi. Cuma ana memang nampak berkenaan dengan ana banyak tulis tentang isu ni. Macam contoh macam mana dia orang tak boleh faham tentang solat Jumaat dengan jemaah yang ditangguhkan. Fatwa perleh. Kita sokong fatwa perleh tu sebab dia bertepatan dengan sunnah. So kalau tengok sekarang ni dah 400 lebih kan kes. So dia cepat. So, sebab tu kita tak boleh main-main. Bila ulama keluar fatwa, kalau kita tengok balik fatwa Saudi pun sama lah, dan kemudian fatwa di negeri Perlis, kita kena hormat lah. Sebab fatwa institusi fatwa, so dia orang bukan mufti negeri Perlis seorang saja buat keputusan. Bahkan dia orang ada konsel jawatan kuasa fatwa yang mana terdiri daripada alim ulama, mereka yang alim. So memang pendapat mereka memang bertepatan dengan sunnah. Sebab tu memang ana sokong 100% fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis untuk maksudnya menangguhkan sementara solat Jumaat dan jamaah. Sebab apa? Kalau kita tengok balik, dia tak praktikal. Macam mana kita nak pastikan orang yang datang solat jemaah tu dia tak kena? Cuba fikir logik. Macam mana kita nak pastikan orang yang datang tu dia tak positif COVID-19? Sedangkan yang jemaah tabligh yang pergi tu pun dah jadi kelang kabut kan. Maksudnya terpaksa merayu, terpaksa suruh mereka panggil. Dan kita pun tak tahu, mungkin mereka ada yang tak baca, tak buka Facebook, yang tak ada Twitter, yang tak ada phone pun pakai. Yalah, benda ni benda yang kita kata yalah, bukan semua orang macam kita kan. So kita tak boleh nak tengok semua orang macam kita. So sebab tu kita bila kita buka lagi masjid atau surau ni mesti buka. So kita pun bagi nasihat, siapa yang kena jangan datang. Macam mana dia nak tahu dia tak kena kan? Sedangkan dia belum buat lagi ujian saringan. Ada yang pergi nak buat ujian saringan, tak boleh lah apa benda. Banyaklah lagi isu kan. So macam mana dia nak tahu?
So kita kata tak praktikal bila kita kata kita buka kemudian kita ambil langkah pencegahan, dia basuh dia bagi sanitizer apa semua. Tapi adakah waktu time solat tu dia boleh pastikan orang yang solat sebelah kita tu dia kalau batuk kan, batuk bersin ke apa ke, boleh tak dipastikan orang tu tak kena? So tak boleh. So sebab itu tengok balik apa solution dia? Solution dia tutup lah. Saddu dzari'ah, tutup terus. Supaya tak bertambah lagi kan, jadi tak praktikal lah kalau kita kata masih lagi dibenarkan. Sebab tu kita tak boleh kawal. Yang itu yang bahaya. Sebab tu anda nampak memang bertepatan dengan maqasid syariah. Baik, berkenaan dengan Jabariyah ni juga, kalau kita tengok balik mereka antara Jabariyah ni juga, kalau nak bincang lagi, anda memang takut panjang berkenaan dengan Asy'ariyah lah. So Asy'ariyah ni dia ada satu akidah yang paling pelik sekali, iaitu dipanggil kasab, ataupun dipanggil apa yang dilakukan oleh hamba ni tidak ada kesan, ghairu mu'athir, tak ada ta'thir, tak ada kesan. So pisau kalau dia potong, pisau tu tak boleh memotong sebenarnya. Yang memotong tu adalah Allah. Api tak boleh membakar sebenarnya. Yang membakar tu sebenarnya Allah. So itu memang pelik sangat lah. So itu memang meletih lah. Kalau nak jawab memang meletih. Tapi kita nak bagi tahu kena mengaji akidah ahli sunnah lah. Rujuk pada ustaz-ustaz ahli sunnah lah. Ramai ustaz-ustaz ahli sunnah. Cuma tak ramai lah nak dibandingkan ustaz-ustaz yang bukan ahli sunnah ni. Tapi kena refer pada ustaz ahli sunnah supaya kita faham lah isu ni. Sebab dia orang memang, ialah sebab dia orang kata kalau kita i'tiqad api boleh membakar, syirik. Kalau kita, sebab kita dah menganggap bahawasanya ada yang memberi kesan selain Allah. Tu berat lah. So jadi macam mana kita nak faham? Sedangkan kita, macam tadi mereka kata makhluk tak berkuasa. So kalau makhluk tak berkuasa, tengok simple je sebenarnya. Kita nak counter. Baik, kalau makhluk tak berkuasa, kenapa kita kena lari daripada singa? Kenapa kita tak pergi kat singa tu? Masuk zoo, kita pergi dekat singa. So orang zoo tu buka kandang, singa tu kita masuk. Tak kan? So menunjukkan kita yakin bahawasanya singa tu dia ada kuasa. Kuasa dia terbatas lah. Maksudnya dia kudrah. Dia ada kudrah, dia ada kemampuan untuk menyakiti. So dia ada kudrah, macam kita ada kudrah juga. Tetapi kudrah kita dengan dia ketika itu sudah tentulah kudrah dia lebih kuat kalau kita duduk dalam tu kan. Dan sudah tentulah, memanglah benda tu takkan lari daripada qudratullah, takkan lari daripada masyiatullah, daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak bagi tahu makhluk pun ada qudrah. Pisau boleh memotong, tak? Boleh memotong. Kerana pisau ada kemampuan, tapi kemampuan tu digerakkan oleh kita. Sebab dia boleh potong kan. So dia tajam kan. Jadi nak tahu pisau tu memberi kesan atau tak, senang je ambil pisau, toreh tangan sendiri. Adakah bagi kesan atau tak? So kita cabar orang yang bawa akidah ni, akidah yang pelik ni. So dia buat sendiri kat rumah, ambil pisau, dia nak tahu pisau boleh mencederakan atau tak, buat sendiri. Adakah waham ataupun adakah majaz, adakah hanya majaz, itu perbahasan dia panjang. Tapi nak bagi tahu kerana salah faham tentang qadar. So kerana mereka banyak meletakkan dia, isu dia juga ada masalah berkenaan dengan taksil ataupun usul yang mereka pegang, ialah usul kalam, usul ilmu kalam, falsafah. Sebab tu dia jadi perbahasan dia jadi pelik-pelik lah, merapu, merepek apa semua. Sedangkan ahli sunnah dia simple. So dia ada dalil-dalil akli, dalam nakal ada akal. So dia tak rumit lah, mudah je kita nak faham. Sebab tu ahli sunnah, akidah ahli sunnah ni dia difahami oleh ajaif, oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak masuk, tak mengaji tinggi-tinggi pun boleh faham. So akidah yang mudah, akidah yang simple. Sebab tu kita kata inilah akidah yang orang ahli, ulama-ulama ilmu kalam, mereka waktu mati mereka kata kalaulah kami berakidah dengan akidah orang lemah ataupun orang awam, mereka menyesal sebab mereka belajar ilmu kalam, ilmu falsafah, sehingga mereka jadi syak, ragu-ragu tentang Allah SWT, tentang takdir dan sebagainya, banyak berlaku. Sebab tu kalau kita tengok balik banyaklah dan Jabariyah ni contoh macam tadi tu. Satu lagi yang nak sentuh macam bila
Mereka kata kalau kita tutup masjid, maka menunjukkan kita tak hormat masjid, ataupun kita tak nak solat. So dia tuduh kita tak nak solat, kita tak suka solat, ataupun kita tak cintakan Allah. Baik, ini juga salah faham. Sebenarnya dia salah faham berpunca daripada apa? Berpunca daripada dia tak faham tentang konsep kecintaan kita kepada sesuatu. So kita kena faham cinta kita yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya. Yang satu-satunya yang kita kena cinta pada zatnya Allah Taala. Adapun selain daripada Allah, kita tak cinta pada zatnya, kita tak cinta kerana zatnya, tetapi kerana dia adalah wasilah yang boleh menyampaikan kita kepada Allah. Contohnya kita cinta Rasul, kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cintakan zat Nabi Muhammad, tetapi bukan kerana Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad, tetapi kerana Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia adalah Rasulullah. Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita untuk cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita kena faham. Sebab itu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, cuba tengok, Umar tak boleh terima. Kemudian Abu Bakar tegur. Abu Bakar kata, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad meninggal. Muhammad, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. So Abu Bakar faham, kita sayang Nabi Muhammad bukan kerana zatnya, bukan semata-mata kerana zatnya, kerana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk cinta dia dan ikut sunnah dia. Sebab tu bila Nabi Muhammad mati pun Abu Bakar tenang, Abu Bakar faham. Sebab tu Abu Bakar bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Abu Bakar tenangkan Umar dengan para sahabat bahawasanya Muhammad ini adalah Rasul seperti Rasul-Rasul yang diutuskan sebelumnya di manusia. Dia akan mati. So, sebab tu adakah bila Nabi Muhammad mati, kamu tergamak untuk menjadi murtad, kembali kepada kembali menjadi berpaling daripada agama kamu yang sebenar, agama Islam, menjadi murtad. So Abu Bakar jawab. So menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad bukan kerana batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah dia. So itu kita kena faham. Sama juga macam masjid. Kaabah, kita ambil Kaabah dulu. Baik, Kaabah. Orang dakwa kita sembah Kaabah. Salah. Kita tak sembah Kaabah, tapi kita sembah Allah. Dan Kaabah itu adalah kiblat kita yang Allah muliakan, yang Allah perintahkan kita untuk mengagungkan Kaabah, mengagungkan Masjidil Haram, mengagungkan Mekah itu sendiri, Kaabah. So Allah perintah kita untuk mengagungkannya. Tetapi bukan kita sembah zat Kaabah tu. Nampak? Kita sembah Allah SWT, dan Allah perintahkan kita muliakan Kaabah. Sebab itu kalau dikatakan Kaabah ditutup, ada masalah tak? Tak ada masalah, pasal Allah Ta'ala tak mati. Allah Ta'ala masih ada. Allah Ta'ala tinggi di atas arasy. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita buat, dan dia hayyun la yamut. Dia maha hidup dan dia takkan mati. Walaupun di Mekah orang mati ke, ataupun tak tawaf ke, ataupun Masjidil Haram ditutup, Allah still disembah. Allah masih hidup. So nampak? So kat situ point dia. Sama juga macam masjid. Kita tak cinta masjid tu kerana masjid tu ada kubah, masjid tu kapet dia cantik, kerana khat dia cantik. Bukan kerana zat masjid tu. Sebab apa? Buktinya, katakanlah, kita katakan macam banyak berlaku di Sepanyol dan sebagainya, bila Kristian, orang tentera salib ataupun orang Kristian mereka menjajah orang Islam, masjid-masjid orang Islam jadi apa? Jadi gereja. So adakah kita boleh lagi, bila dia dah jadi gereja, ada tak boleh tak lagi kita kena cintai bangunan masjid yang dah jadi gereja? Sudah tentu tak boleh, sebab dia dah bertukar jadi gereja, kan? Tak bolehlah kita nak cintai masjid yang dah jadi gereja, sebab dia dalam tu dah ada kesyirikan apa semua. Tak boleh lah. Itu menunjukkan kita tak sayang masjid tu kerana zat dia, kerana kita kata apa, kerana bangunan tu, kerana batu tu, kerana kubah dia ke, kerana dia punya cantik ke apa. Tak. Kalau dia berubah, kan? Jadi tak, menunjukkan apa, kita tak cinta masjid kerana zat masjid tu, tapi kerana Allah perintahkan kita apa, untuk mengagungkan masjid, untuk kita mengimarahkan masjid, solat di dalamnya, berzikir di dalamnya, ibadat di dalam. Jadi bila ada maslahat, apa maslahat di sini? Supaya kita menangguhkan perhimpunan di masjid, antaranya solat Jumaat dan solat jemaah. Walaupun ada sebahagian negeri masih lagi tak
fatwa kan, masih lagi diizinkan, kita hormat pandangan tu. Tapi anda memang nak bawa memang nak sokong fatwa negeri Perlis, tak, memanglah orang kata Wahabi ke apa kan, tapi kita kata apa, kita di sunnah. Kita kata dia sunnah pasal dia menepati sunnah. Sebab kalau kita tengok balik, macam tadilah nak cakap, kalau kita tak cari jalan untuk kurangkan lagi risiko, apa yang kita nak buat lagi? Tengok dengan yang Hindu, perhimpunan Hindu tu buat lagi, diorang membuat. So kita orang Islam, kita yang kena tunjuk macam mana agama kita ni memerintahkan kita supaya mengawal keadaan, supaya tidak lagi menjadi buruk. Paling kurang kita jaga orang Islam. Paling kurang orang kafir tu kita nak buat macam mana, dia takkan nak dengar kita punya pendapat kan. Tapi paling kurang kita nak jaga orang Islam tu sendiri. Baik, jadi sebab itu kalau kita tengok balik, bila ada maslahat dan ada mafsadah yang besar, yang kita tak tahu tadi, dia dah merebak cepat. Tengok hari ni saja dah tambah 190. Anda pun tak tahu yang latest sekarang ni pukul berapa dah. Latest anda tak tahu, anda tak check lagi. Tapi yang setakat yang anda tahu tadi 190. Sudah jadi 400 lebih lah kes baru yang dicatatkan. So bayangkan esok berapa lagi yang kita dapat. Kalau kita tak tutup pintu, kalau kita tak halang daripada awal-awal lagi benda tu merebak, apa lagi kita nak buat? Sebab tu anda nampak memang kerajaan ni kena sirih dia. Yalah, sebab tengoklah di Itali apa semua, dia orang dah sampai lockdown kan. Sebab puncanya pasal dia orang masih biasa lagi, masih tak. Di US dah istihad darurat, kita so macam biasa-biasa lagi. So kalau kita tengok balik, mafsadah dengan maslahah tadi ditutup, dan ditutup sementara. Bukanlah kita nak suruh tutup selama-lamanya. Kita nak kawal keadaan. So sebab itu di masjid lah, benda yang kita kena jaga dulu, masjid. So supaya kita nak jaga orang Islam, supaya kita tak mau orang Islam nanti mudarat semua ramai. Nanti semua kalau semua kena macam mana? Semua orang yang masjid, kaki masjid semua kena. Siapa yang nak imarahkan masjid? So sebab kita tengok balik, fatwa yang suruh tangguhkan sementara inilah dia sayang kepada masjid, sebab dia sayang kepada orang masjid. Tengok balik, bukan sebab kita sayang kepada nyawa. Siapa lagi yang nak imarahkan masjid ni kalau semua sakit? Kalau semua orang masjid sakit, orang kafir sukalah. Orang yang tak beriman ni sukalah biar semua kena mati. Kita tak mau, kita nak jaga. Kita orang Islam ke orang bukan Islam ke, kita maksudnya kita nak jaga semua nyawa. Sebab apa? Sebab hatta kalau orang bukan Islam kena, dia boleh memudaratkan orang Islam sendiri, jiran ke apa semua kan. So kita nak supaya semuanya tak kena benda tu, supaya ada halangan. Sebab tu anda nampak kena faham isu tadilah. Maksudnya sebab itu maslahah tadi menyebabkan apa? Tak adalah isu kita kata bila fatwa negeri Perlis tu buat macam tu menunjukkan dia orang benci masjid, bukan kaki masjid, tak sayang masjid. Mana ada orang Islam tak suka masjid? Semua orang Islam suka masjid. Cuma kita nak kawal keadaan, maka kita kena faham tadi, masjid itu bukanlah kita sayang kerana zatnya, kerana kapek dia cantik, kerana ada aircon, kerana ada makan ke ada apa ke, bukan. Tapi kerana Allah perintahkan untuk kita mengagungkannya. Tapi bila berlaku keadaan macam ni, kena rujuk kepada majlis fatwa. Tapi anda tengok memang fatwa Perlis itu bertepatan dengan sunnah, bertepatan dengan maqasid syar'iyah. Sebab kita tak tahu sekarang ni dia COVID-19 ni dia tersebar banyak. Walaupun ada pendapat fatwa yang kata pasal kita tak perlu nak sampai tangguhkan solat jemaah dan Jumaat. Tapi anda berpandangan kita boleh ambil pendekatan untuk tidak pergi, untuk kita menjaga nyawa kita dan menjaga anak-anak kita, nyawa anak kita. Bayangkan kita ada anak di rumah, kita merisikokan diri kita tak tahu. Kita pergi dekat tempat, memanglah kita kata masjid itu tempat yang baik, tapi siapa yang boleh jamin Allah Ta'ala akan jaga? Siapa boleh jamin? Sebab dia bukan Tuhan ni bukan kawan kita. Siapa boleh jamin? So Allah Ta'ala tak pernah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang dia akan menjaga masjidnya tak kena wabak penyakit. Kalau yang ada pun Masjidil Haram, Mekah dengan Madinah, tu pun tengok Mekah pun dah ada kes kan. So siapa yang boleh jamin? Siapa yang boleh jamin? Kalau kita tahu ada ilmu, kita tahu apa yang Allah tahu, tak apalah kita nak dakwah. Siapa yang pergi masjid dia akan dipelihara oleh Allah. Sekarang ni ada tak dalil yang Nabi SAW bagi tahu kalau siapa yang pergi masjid dia akan selamat daripada virus? Ada tak? Kalau ada, kita pergi masjid. Tak ada kan?
Jadi tak ada. Balik pada kaedah tadilah. Maksudnya apa? Maksudnya maslahat dan mafsadah tadi kita kena ukur berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang para ulama dah takrirkan. Yang itu anda nampak yang tepat lah. Wallahu taala alam. Baik, ana rasa cukup setakat itulah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.